بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan yaitu pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata daripada orang yang soleh, yaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dan iaitu karamah. Karamah yang bahasa ataupun logat orang Kelantan ia sebut keramat. Nah tu dah disebut dengan begitu. Mana keramat, keramat mana karamah. Dari sudut bahasa, karamah itu maksudnya ialah kemuliaan. Dan makna istilahnya juga tidak lari daripada makna bahasa. Nah, perkara yang disebutkan tadi, perkara yang mencarikan adat itu ialah sebagai Allah Ta'ala nak memuliakan wali ini yang telah berusaha gigih sehingga mencapai kepada satu tahap maqam abdiyahnya, kehambaannya kepada Allah Ta'ala pada tahap yang tinggi. Jadi penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam arti kata untuk nak memuliakan, menzahirkan kemuliaan seorang wali itu. Sebagaimana mu'jizat ialah Allah Ta'ala nak membenar, nak ta'yid, nak menguatkan risalah para rasul pada pandangan manusia. Begitulah juga karamah ini, penghargaan dalam bentuk memuliakan seorang wali di atas usaha-usaha yang terlalu gigih. Kalau tidak, mana boleh, mana mungkin boleh mencapai maqam wilayah ini. Maqam wilayah makna maqam kewalian. Jadi Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan menghargai mereka pada tahap supaya manusia memuliakan mereka. Dengan itu Allah Ta'ala zahirkan perkara yang menjadikan manusia itu rasa kagum, terpegum. Itulah perkara yang luar biasa. Bagi wali itu sendiri, mereka tidak menghendaki benda ni. Dan karamah itu ada yang berlaku di dunia dan di akhirat kelak.
Sebahagian daripada waliullah ini mereka berdoa dan meminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tak zahirkan mereka. Tak zahirkan keluar biasaan pada diri mereka. Kerana mereka takut hati mereka boleh jadi tergelincir, tergelecoh. Jadi mereka nak Allah Ta'ala simpan di akhirat kelak. Bukan macam kita ni kita nak benda yang luar biasa berlaku pada diri kita. Supaya orang kagumi kita, terpegun dengan kita, hormat kepada kita. Itu kita orang awam. Mereka ini tidak menghendaki diri mereka itu jadi masyhur, tidak. Tapi begitu Allah Ta'ala nak manusia-manusia memuliakan mereka. Lalu Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara yang menjadi ketakjuban. Maksudnya bagi manusia, ketakjuban maksudnya rasa hebat, rasa maknanya kagum terhadap. Dengan sebab sesuatu yang luar biasa itu menunjukkan dia ni orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata mu'alif kita rahimahullahu ta'ala, iaitu pekerjaan mana perkara yang mencarikan adat. Mencarikan adat, mencari adat itu maksudnya kebiasaan. Mencari maksudnya yang di luar daripada kebiasaan-kebiasaan. Aduh. Sebagaimana yang kita sebutkan, kemarin di antara yang paling masyhur, antaranya at-tayyu lipat bumi. Selangkah mereka melangkah, tetapi jarak yang mereka langkah dengan satu langkah itu menempati beribu-ribu kilometer umpamanya. Ada antaranya yang boleh orang panggil berjalan di atas air, itu di antara yang zahir. Jadi, pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata, yang zahir. Mana yang nyata, zahir dan terbit daripada orang yang soleh. Orang yang soleh. Siapa dia orang yang soleh? Mu'alif kita kata iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Mana kewajipan. Hak Allah Ta'ala. Dia ada hak manusia, ada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kewajipan-kewajipan yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqal qadri as-salihin. Sekurang-kurang qadar yang dinamakan sebagai orang yang soleh itu. Ialah khairnya dominan, mana lebih banyak daripada syar, daripada kejahatan. Hasanahnya lebih banyak daripada sayyi'ah. Itu pada tahap yang paling rendah. Bukan bermakna orang yang soleh itu dia tidak buat dosa langsung, tidak. Ada dosanya. Tetapi orang yang soleh itu dia ada tahap-tahap dia lah. Jadi yang soleh, yang jadi wali ini dia berada pada tahap yang paling tinggi dari segi kesolehannya. yang paling rendah, yang paling qadi, paling debek lah, ialah lebih banyak sedikit khairnya, kebaikannya berbanding dengan kejahatannya. Itu pada tahap yang paling sedikit, paling rendah. Orang panggil yang dinamakan sebagai orang yang soleh. Sebab itulah kita ni, untuk kita tu, kita mengenal pasti diri kita sendiri ini adakah tergolong di dalam golongan minas salihin. Penting untuk mendapat perhatian Allah Ta'ala, yakni inayatullah. Kita menempatkan diri kita minas salihin, daripada kalangan orang yang soleh. Untuk kita meraih perhatian Allah Ta'ala, cara daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, jadi segala kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala cadang nak beri kepada kita manusia ni tidak akan sampai. Jadi pastikan bahasanya kita ni termasuk dalam golongan orang yang soleh. Maka dengan sebab itulah ada sistem muhasabah dalam Islam. Walaupun itu bukan termasuk dalam rukun iman. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Mungkira muauditlah akan diri kamu sebelum kamu diaudit. Mana? Daripada masyarakat kelak. Sebelum kamu dikira. Setiap hari kita kena muhasabah.
Muhasabah harian, rutin harian. Ketika mana kita muhasabah? Ketika malam kita sudah menyelesaikan segala tugasan kita dan aktiviti kita. Kita nak melelapkan mata, ambil sedikit masa untuk revise balik, imbau kembali dalam qadar masa hari ini. Seharian yang berlalu ini, apa yang kita buat? Kita panggil balik, ingatkan semula. Apa yang kita telah buat, bermula dengan kita jaga daripada tidur. Sepanjang hari ini apa yang kita telah buat? Adakah khair ataupun syar? Jadi, kalau kita nak senaraikan, nak tulis pun, itu pun cantik, mana molek juga. Kalau tak senarai pun, tak mengapa. Cuba kita ingat kembali apa-apa saja aktiviti yang kita telah lakukan sepanjang hari. Itu muhasabah harian. Kalau kita nak catatkan, catat. Masa tu barulah akan terserlah zahir kepada kita. Benarkah kita ni banyak melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Kalau kita tidak audit, kita tidak muhasabah. Muhasabah tu makna audit lah. Kalau kita tidak kira diri kita, amalan kita, kecenderungan kita akan bersangka baik kepada diri kita sendiri. Kecenderungan kita bersangka jahat, bersangka buruk kepada orang, bersangka baik kepada diri sendiri. Itu kecenderungan. Nafsu ammarah kita. Jadi, biasa kita menganggap, kita rasakan, ni dia panggil kita perasan. Kita perasan bahasanya kita banyak melakukan kebajikan. Kadang-kadang orang apabila diajak kepada kebajikan, dia kata, saya sudah banyak buat kebajikan tu. Kecenderungan kita untuk tidak orang panggil melihat diri kita ni buruk, banyak melakukan kesalahan. Sebab tu sudah tentulah kita ni sayang kepada diri kita. Al-hubbuka lisyai' yu'sim wa yu'mi. Kecintaan kamu terhadap suatu membutakan mata kamu dan menulikan diri. Sebagaimana anak-anak kita, orang melaporkan anak kita buat perangai yang tidak elok, sukar untuk kita menerima. Sebab kita sayang kepada anak kita. Sukar untuk kita melihat keaiban dirinya. Apatah lagi diri kita sendiri. Sudah tentu kita paling sayang kepada diri kita sendiri. Dengan sebab itu kita tidak nampak kejelekan, keaiban, kesalahan, kekurangan, kesilapan yang ada pada diri kita sendiri. Sebab itu kita kena berlaku jujur. Dan sesekali al-mu'min Nabi kata adalah dengan orang mukmin yang lain kal mirah, seperti cermin yang baik. Kita tengok apapun dia akan bagi tahu kepada kita. Sekecil-kecil jerawat pun dia akan bagi tahu. Tapi kalau cermin yang tak baik, yang sudah berkarat jerawat batu pun dia kata muka kamu licin, gebu. Tidak ada jerawat sebutir rambut. Orang mukmin, jadi kita sendiri menilai diri kita dengan jujur, dengan ilmu. Apa yang kita telah lakukan sepanjang hari ini, apa dia aktiviti kita. Kalau kita nak senaraikan supaya lebih nampak jelas, kita senaraikan satu persatu. Maka sudah pasti kita akan melihat, Masya Allah, banyak kejahatan daripada kebaikan. Kalau begitu, kita tidak boleh duduk diam, kita tidak boleh rasa selesa, tak boleh rasa sedap hati. Walaupun kita tidak pernah tinggal sembahyang jemaah sekalipun, tapi masih banyak. Dan kenali sebaik mungkin. Kenali dosa-dosa, maksiat-maksiat. Nanti kita tak kenal pula dosa. Itu satu masalah pula. Dosa hati. Dosa zahir, dosa batin. Maksiat zahir, maksiat batin. Kita bersangka jahat kepada orang. Itu juga dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhann fa inna ba'dadh dhann itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan daripada sangka. Karena sesungguhnya setengah daripada sangka itu ialah dosa. Yakni su'uzzon, jahat sangka. Perkara yang paling mudah berlaku daripada kita apa dia? Bersangka. Apabila kita melihat seseorang yang datang kepada kita sudah ada sangkaan-sangkaan yang berbagai-bagai.
Kalau orang pakai baik elok-elok, semak-semak, jangok-jangok, mulalah kita berfikir. Oh ni, ada ni. Kalau pakai berseloyo, serebeh, ataupun apa dia panggil. Pakaian yang kusuk masai begitu, mulalah kita berfikir macam-macam. Dia, otak kita ni, fikiran kita ni maknanya sentiasa ni. Kita nak cari orang panggil, nak letakkan seorang itu pada kedudukan makna jahat, tak baik, negatif. Itu kecenderungannya. Kalau kita berlaku jujur, kita akan dapati, banyak dosa yang kita lakukan. Banyak kemaksiatan yang berlaku, yang zahirnya, yang lidah kita ini. Apatah lagi kita ni menam cakap dengan orang. Tak rajin kalah, tak pernah kalah kalau bercakap. Kerana kita ni orang hebat. Hebatlah kamu di atas dunia. Tapi di akhirat kamu susah. Berkaitan dengan manusia ni susah. Akan menyebabkan muflis kita. Audit. Supaya kita tahu kesalahan kita dengan manusia. Supaya kita boleh bertindak segera. Cepat-cepat meminta maaf kepadanya. Merendahkan diri. Tak mengapa. Jangan pegang sangat diri kita ni. Hebat. Tapi kalau kita tidak audit begitu, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan sedari. Kita tak perasan. Kita ni banyak dosa. Setiap malam. Ada muhasabah harian. Jadi, masanya mana? Masanya, masa kita nak tidur lah. Sebab itu kita nak menutup tirai hari kita. Kita nak mengkhatamkan aktiviti kita pada hari itu. Kemudian, adakan pula muhasabah mingguan. Malam Jumaat. Biar kita ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk berkhalwat. Kita tafakur, memikirkan sepanjang minggu ini. Yang besar-besar. Yang kita itu maksudnya kita berehlah, kembara. Ya, itu harus. Tetapi dalam masa itu, kadang-kadang kita tu tidak begitu menjaga. Umpamanya. Sebagai contoh. Percakapan kita ni terlalu celupar ke. Terlalu mudah. Mengatakan perkataan kita. Penyumban dosa yang paling banyak daripada segala anggota tubuh badan kita ialah lidah. Begitu Nabi memegang lidah. Lalu Nabi kata, hadha, ini. Sahabat tanya. Tentang orang panggil, apakah yang paling banyak memberi kerosakan? Jadi, sumbangan kepada melakukan maksiat. Nabi tunjuk ini. Nabi pegang. Lidah, hadha, ini, lidah. Sebab tu muhasabah. Ingat apa yang kita kata. Cuba kita revise balik. Recall balik Maknanya apa yang kita bercakap. Kadang-kadang kita tu terlepas kata dan kita nampak mimik muka orang itu macam dia tu memang terasa hati. Kita tahu itu. Tapi kita buat-buat tak tahu saja. Jadi sepatutnya kita rasa menyesal, bersalah dan akhirnya kita pergi minta maaf. Selesaikan. Hok kita tu ada bersalah dengan manusia, settle. Sebab dengan manusia ni dia susah. Allah Ta'ala hingga sikit. Inna Allah yuhibbul afwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat kasih kepada memberi kemaafan. Mingguan. Muhasabah mingguan. Kemudian muhasabah bulanan. Kita ambil yang besar-besar. Dan sekali major, super major, muhasabah. Super major audit itulah tahunan. Besok nak masuk satu Muharram. Jadi malamnya. Siang harinya. Sebab pertukaran tarikh dalam Islam ialah waktu maghrib. Malam yang terakhir bagi bulan sebelum makna Zulhijjah. Kita tafakur sepanjang tahun ini. Apa aktiviti-aktiviti. Ambil yang besar-besar. Ambil. Apa saja yang kita buat. Adakah di dalam melaksanakan aktiviti itu. Walaupun aktiviti kebaikan. Kadang-kadang ada yang mencampuri. Ada sayyah-sayyah yang mencampurinya. Begitu kalau dosa-dosa ini kita bertobat.
hariannya, mingguannya, bulanannya, kita bertobat. Itu tujuan dia, supaya kita tahu mana hasanah, mana sayyi'ah. Dan supaya kita mengetahui mana banyak hasanah kita dengan sayyi'ah kita. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Ghazali menyebutkan, saya sandarkan kepada kitab itu, kitab Imam Ghazali yang paling kecil setahu saya. Dan ada dah telah dirumikan, dialih bahasa kepada bahasa Melayu, bahkan dengan tulisan Rumi. Ayyuhal Walad, wahai anakku. Permintaan seorang pelajar untuk kepada Imam Ghazali buat satu kitab yang paling ringkas. Maka lahirlah kitab Ayyuhal Walad. Jadi ada disebut dalam tu, dia katakan hadis, khabar, dikatakan khabar. Min tajawazal arba'ina. Siapa-siapa dia, barang siapa yang mana telah melampaui umurnya 40 tahun. Walam yaglib khairuhu syarrah. Sedangkan belum lagi mengatasi khair, kebaikannya berbanding dengan syarnya. Belum mengatasi, belum dominan khair berbanding dengan syar. Belum menang lagi khair berbanding dengan syar. Maksudnya, tidak lagi lebih banyak khair, kebaikan, hasanah berbanding dengan syar, berbanding dengan sayyi'ah. Sama ada, sama banyak, sama banyak. Nah, jadi kalau sama banyak, khair dengan syar, tidak dinamakan orang yang soleh lagi. Ataupun lebih banyak syar berbanding dengan khair. Lebih banyak sayyi'ah, kejahatan, yakni dosa, berbanding dengan hasanah. Jadi kalau inilah situasinya, kalau inilah keadaannya, maksudnya umurnya sudah melampaui 40 tahun, tetapi kebaikannya belum lagi mengatasi daripada kejahatan. Falatajahaz, mana hendaklah dia bersedia. Maq'adahum minan nar, mana tempat duduk dia tu mana dalam neraka. Maksudnya kalau ni kita biasa dengar ni orang-orang tua, mak kita biasa. Manusia ni kalau umur 40 tahun lebih dia masih lagi belum berubah, belum berhijrah. Alamatnya sukar payah. Bukan maksudnya tak boleh berubah. Orang 50 tahun, orang 60 tahun, kalau dia berada dalam kejahatan, di dalam kemaksiatan, lepas tu dia tu tak boleh berubah. Boleh, tapi jarang-jarang. Kebiasaannya apabila sudah melebihi 40 tahun, kalau tidak boleh berubah lagi kepada orang panggil beragama, kehidupan beragama, maka payah dah nak berubah. Tapi bukan kata tak boleh berubah langsung, boleh ada orang yang berubah ketika usia yang sangat-sangat senja. Tapi itu nadir, jarang-jarang, kadang-kadang. Jadi maksudnya, tujuan muhasabah tadi ialah yang paling majornya, maksudnya bila kita dah sampai kepada umur 40 tahun, kita kena orang panggil bersungguh-sungguh dan sangat amat-amati untuk audit, untuk muhasabah diri kita. Dari segi kedudukan, yang mana lebih banyak, khair ataupun syar, hasanah ataupun sayyi'ah. Kalau kita tak kira, kita tidak audit, kita tidak muhasabah, kita tidak akan tahu. Karena perasaan-perasaan kita ni sangat bagus, sangat baik. Ya, kita buat dosa kita buat tu sedikit saja, tak banyak pun. Itu perasaan kita. Kita banyak melakukan kebaikan. Itulah perasaan-perasaan kita. Ditindih ke perasaan, kata orang. Kita audit, kira, muhasabah. Dan dalam suatu hadis yang lain pula, dikatakan bahasanya, ketika kita berumur 60 tahun, la uzra, tidak ada uzur, tidak ada alasan, no excuse daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh lagi mendekati Allah, kamu tidak boleh lagi datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh lagi meninggalkan dunia umur 60 tahun, maka tidak ada alasan lagi. Apa alasannya? Untuk kita masih sibuk lagi dengan kegiatan dunia. Ketika kita berusia dengan 60 tahun. Sedangkan Nabi wafat umur 63 tahun. Itu pun dengan kiraan tahun Qamariyah, tahun bulan, yakni tahun Hijrah. Bukan tahun Masihi.
Ya, jadi begitu kita kira. Nah, dan maknanya kalau kita nak lebih sharp lagi, lebih tajam lagi, dalam hal ini, dalam bab muhasabah ini, sehingga kita akan tertarbiyah kepada suatu sifat yang dipanggil sebagai muraqabah, mengintai-intai. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya menyebut, ini dia panggil kesedaran kita untuk bertanggungjawab dengan setiap detik masa yang berlalu dalam hidup kita, yakni umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita, supaya kita ni sentiasa menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat masa tu, nikmat kesihatan. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? Ma min nafasin, tidak ada daripada suatu nafas. Nafasin, nafas. Kalau nafsin makna diri ataupun nafsu. Ma min nafasin, tidak ada daripada suatu nafas tubdih, yang engkau zahirkan akan dia. Maksudnya, tidak ada suatu nafas yang kita hembuskan illa walahu, malaikat baginya, bagi nafas itu qadarun, ada qadar. Ada qadar. Qadar tu maksudnya ialah konten, pengisian kepada masa yang sangat singkat itu. Qadar kita hembuskan nafas itu. Fika, pada engkau. Yumdihi, yang memperlalulah masa itu dia akan qadar itu. Maksudnya, kalaulah kita itu sentiasa bertanggungjawab setiap saat. Satu hembusan nafas itu maksudnya ialah satu ketika masa yang sangat-sangat sebentar. Sekejap. Jadi, setiap masa, setiap detik yang berlalu. Begitu yang lebih mudah. Setiap detik yang berlalu itu, kita pastikan bahasanya di dalamnya, kontennya, pengisiannya adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu apa dia? Dan tadi dia sebutkan bahasanya melaksanakan hak Allah Ta'ala. Amal soleh itu dia ada, yang pertama amalul faraid. Amal fardu. Yang kedua amalul nawafil. Amal-amal sunat dengan segala terma dan syaratnya. Dan yang ketiganya ialah mubahat, perkara yang harus. Mubah ini, perkara yang harus itu dia berpotensi menjadi amal soleh ataupun toleh, makna jahat. Amal yang harus itu seperti tidur, makan, naik motosikal, naik kereta, itu boleh menjadi amal soleh juga apabila kita qasadkan akan dia. Kita niatkan dia itu sebagai wasail, sebagai yang menyampaikan kepada ibadah-ibadah dan juga amal-amal soleh, huk asli itu. Jadi, mana kita kira? Kena tahu mana amal soleh, mana amal tidak soleh, mana amal kebaikan, mana amal yang tidak baik, dengan pengenalan yang sahih. Yang baik itu apa yang Allah Ta'ala kata baik. Al-Hasan ma hassanahullah. Yang elok, yang baik itu apa yang Allah Ta'ala kata baik. Wal-qabih, benda yang huduh, yang jahat, mana dosa, itu maqabbahahullah. Apa yang Allah Ta'ala takbih akan dia. Bukan mengikut pandangan kita, baik ataupun buruk. Bukan. Mengikut acuan agama, syariat. Jadi apabila kita melakukan amal muhasabah ini, bila kita audit, kita kira amalan-amalan kita, peringkat harian, mingguan, bulanan, tahunan, pada masa itulah akan terselah kepada kita. Yang mana lebih banyak? Adakah amal soleh ataupun amal koleh? Koleh ni makna kuih. Mana toleh ni mana amal jahat. Lawan kepada soleh ialah toleh. Tolaha makna jahat. Sod dengan to, bubuh tiang dia jadi jadi toleh. Itu makna amal jahat, amal toleh. Soleh mana baik. Jadi kalau kita tidak audit, kalau kita tidak muhasabah, mana boleh kita tahu
Mana banyak antara kebaikan dan juga kejahatan diri kita. Nah. Jadi itulah keadaan orang yang soleh itu pada tahap yang paling rendah pun ialah kebaikannya, hasanahnya, khairnya lebih banyak walaupun sedikit pun. Walaupun sedikit, lebih itu adalah sedikit. Umpamanya contohnya kita kata 51% hasanah itu untuk takribul fahmi, mendekatkan kepada faham kita. 50%-nya adalah 51% kebaikan, 49% itu kejahatan. Nah, begitu. Itu secara nak jadi mudah nampak, dekat kepada faham kita. Jadi namanya ialah orang yang soleh pada tahap yang paling rendah. Maka kesolehan orang itu dia akan jadi bertambah-tambah dah, semakin tinggi. Berdasar yang mana lebih banyak. Kalau kebaikannya itu jauh. Misalnya kita buat untuk lebih, sebagaimana saat ini 60% kebaikan, 40% kejahatan. 70% kebaikan. Yang zahir, yang nyata pada diri dia, amal soleh itu 70%. 30% lagi yang kegiatan dosa ataupun maksiat. Ataupun 80%, lebih tinggi lagi, 90% segala aktiviti daripada sekian banyak aktiviti dia, 9%-nya 90%-nya adalah amal soleh. 10% saja dosa-dosa maksiat. Bermakna tahap kesolehannya itu berada pada tahap yang sangat tinggi. Dan menurut huraian ulama tentang perkembangan nafsu, dari sudut perkembangan tingkatan-tingkatan nafsu juga boleh menjadi satu kayu pengukur atau penanda aras. Yang mana Allah Ta'ala mulakan kita ini, nafsu kita ialah nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang jahat. Nafsu yang cenderung kepada nak melakukan kejahatan. Dan nafsu ini dia ada tebal, ada nipisnya. Yang tebal itu maksudnya yang melampau-lampau pada ammarah bisuknya. Yang nipis itu dia dah jadi kurang jahat sedikit. Orang yang berada pada tahap nafsu ammaratun bisuk, dia tak rasa menyesal, dia tak rasa bersalah dengan melakukan dosa. Sebab tu dia tak bertobat. Macam mana dia nak bertobat? Sebab dia tak merasa menyesal pun dengan melakukan dosa. Sebab dia tak rasa bersalah pun dengan melakukan dosa. Yang lebih teruk dan parah daripada itu ialah berbangga-bangga dengan melakukan maksiat. Orang yang sudah menempati kedudukan berbangga-bangga dengan melakukan maksiat ini, dia berada pada tahap nafsu ammaratun bisu, dia paling tebal. Jadi jahat sejahat-jahatnya kehidupannya, keadaan dirinya, pribadinya jahat sejahat-jahat. Melakukan dosa satu hal, berbangga-bangga dengan melakukan dosa itu satu hal yang lebih jahat lagi. Tapi begitu, dan memang kita dapat lihat ada maksudnya itu dia panggil dia melakukan dosa, dia pergi kepada takabur. Orang Kelantan kata hagah, meto, betenggok, manggo. Itu perkataan Kelantan. Sudah melakukan dosa, sepatutnya kita malu kepada Allah Ta'ala. Tersipu-sipu malu. Itu orang yang soleh. Dia melakukan dosa, kemudian dia rasa malu sangat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri nikmat tak berhenti-henti. Sedangkan dia balas, kalau ibarat pepatah Melayu, diberikan bunga, dibalas dengan tahiyah. Begitulah kita ni dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri segala kebaikan kepada kita. Kita ni tak bersyukur. Jadi tahap ammaratun bisu dia tu sangat tebal, sehingga dia rasa bangga dengan melakukan maksiat dan mendabik dada. Dan mencabar orang untuk menghalang dia daripada melakukan maksiat itu. Ini orang yang sangat-sangat orang panggil jahat dan tebal dia punya ammaratun bisu. Jadi kalau seorang itu memperbaiki diri dia, nafsunya dengan cara mujahadat, riyadhat, akhirnya ammarah dia tu, ammaratun bisu dia tu semakin nipis. Lalu dia berada pada tahap yang paling nipis. Ada sikit-sikit ya ammaratun bisu. Dia mujahadah lagi, dia akan intiqal, beralih.
kepada nafsu yang lebih baik. Jahat juga. Masih lagi jahat, tapi kejahatannya adalah lebih nipis. Nama dia nafsul lawamah. Ya Allah Ta'ala bersumpah dengannya di dalam surah Al-Qiyamah. Lawamah ni maksudnya yang mengkritik, yang mencela diri sendiri. Masih banyak melakukan maksiat. Maksiatnya lebih banyak daripada amal ibadat. Daripada hasanah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada sedikit rasa bersalah dan menyesal. Setiap kali selepas melakukan dosa, dia rasa bersalah, dia menyesal dan dia mengkritik diri dia. Itu maksud lawamah, yang mencela dirinya. Kenapa kamu tidak lawan? Kamu biarkan nafsu kamu ikut apa yang nafsu kamu mahukan. Kenapa kamu tidak mujahadah, tidak lawan sedikit pun? Dia marah kepada diri sendiri. Namun selepas daripada itu, dia tetap masih lagi melakukan maksiat. Tidak aman daripada melakukan maksiat. Yang mana maksiat dia lebih banyak lagi daripada kebaikan. Tetapi jurannya dah jadi sedikit. Boleh saja kita katakan 60%-nya maksiat, taatnya ialah 40%. Begitu. Sehingga dia sampai kepada tahap al-sawa, mana sama 50-50. Itu pun masih lagi lawamah. Apabila berlaku proses tanqiyatul qalb, tanzihul qalb, pembersihan hati dengan secara bersungguh-sungguh, berusaha mujahadah lawan syahwat nafsu. Lawan maksudnya kita tidak mengikut kemauan nafsunya. Yang kedua, mujahadah lawan tipu daya syaitan. Disusuli dengan riadah, memberatkan nafsu dengan amal-amal yang berat dan juga tidak memberi umpan kepada nafsu, yakni makanan. Akhirnya dia dapat meninggalkan nafsu lawamah, maka dia naik kepada nafsu mulhamah. Jadi orang yang telah sampai kepada tahap maqam nafsul mulhamah, maka orang inilah yang dipanggil sebagai orang yang soleh. Mulhamah maknanya yang diberi ilham oleh Allah dan juga malaikat mulhim. Di sisi tepi kanan hati kita itu ada telinga, yakni telinga hati. Jasimun ala udhunil aiman. Itu malakun, satu malaikat. Bertenggek di atas telinga hati kita bahagian kanan. Itu ada satu malaikat yang bernama malaikat mulhim. Boleh tengok dalam kitab Mustika Hadis bahagian malaikat. Sebelah kiri ni mana syaitan. Jadi nafsu mulhamah, malaikat tu nama dia malaikat mulhim yang memberi ilham. Orang yang telah sampai kepada nafsu yang baik itu nama dia nafsu mulhamah. Maka zahirlah padanya kebajikan lebih banyak daripada kejahatan. Khair lebih banyak daripada syar. Hasanah lebih banyak daripada sayyi'ah. Maka dia adalah orang yang soleh. Kesolehannya semakin meningkat, naik, up. Sehingga akhirnya, kesolehannya itu, maknanya, tahap yang seperti kita katakan tadi, 90%, 95%-nya, aktiviti dia, amalan, rutin hariannya, itu adalah khair. Dosa, itu pun dosa-dosa kecil pada tahap yang paling minimum. 5%, 4%, 3% sahaja. Sedangkan yang lain itu, maka dia sampai kepada maqam nafsu mutmainnah. Kalau yang sudah sampai kepada tahap nafsu mutmainnah ini, diri yang tenang, maka dia sudah sampai kepada maqam wilayah kewalian. Maka orang inilah yang mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku di atas dirinya kejahatan itu pada qadar, pada tahap yang paling sedikit. Dan dia itu sudah dibimbing, diirsyad oleh Allah Ta'ala secara langsung. Bagaimana daripada zahir daripada hadis kursi. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ yang kemarin saya bacakan. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Apabila aku kasih kepadanya hamba ini,
Maka aku jadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, pendengarannya yang dia mendengar dengannya, tangannya yang dia menampak dengannya. Sehingga akhir hadis. Apa maksud? Maksudnya Allah Ta'ala bimbing secara direct langsung. Pada masa itu dia sudah jadi benci kepada maksiat. Tidak ada selera sedikit pun kepada maksiat. Cuma kadang-kadang berlaku kejahatan yang sangat sedikit. Seperti su'ul adabi. Allah jahat adat sikit lah. Bukan dosa pun. Atau bukan dosa-dosa yang sangat kecil. Dan mereka itu dengan dosa yang begitu sangat kecil itu, mereka sangat rasa bersalah dan sangat menyesal. Dan akhirnya menerbitkan makna taubat yang sangat hebat. Taubat yang sangat dengan penyesalan, rasa bersalah, dengan menangisnya, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dosa-dosa besar, tak bertaubat, tak rasa bersalah, tak rasa menyesal, tak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gitu. Jadi orang yang sudah sampai kepada nafsu mutmainnah, mutmainnah itu sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Bagaimana Allah Taala memperkenalkan, menta'arufkan aulianya, walinya kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahui olehmu bahasanya waliullah itu ialah mereka yang tidak ada rasa takut, rasa bimbang, benda yang mendatang. Walahum yazanun, dan mereka tidak duka cita, fras, kecewa, benda-benda yang sudah berlaku dah. Maka tidak bimbang takut dan tidak duka cita, kecewa, fras, itu apa dia? Makna dia? Itulah makna itmi'nan, makna mutmainnah, makna tenang, nafsu yang tenang. Tenang itu makna tidak serabut, tidak takut, tidak bimbang. Aman, berbahagia. Karena pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dari sudut an-nafi' wal mudhir, yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi mudarat. Pergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah sampai ini, orang yang sampai kepada nafsul mutmainnah ini, dia sudah sampai kepada maqam wilayah, kedudukan wali, pada tahap yang dipanggil sebagai wali sughra, wali kecil. Wali perebek, wali yang tidak ada pangkat. Jiwa yang tenang itu ada kepada san wali. Jadi, inilah yang dimaksudkan, maknanya Allah Ta'ala menzahirkan perkara yang mencarikan adat itu pada diri orang soleh. Yang dikatakan orang soleh. Orang soleh pada tahap yang tertinggi kesolehannya. Bukan yang baru-baru nak jadi soleh itu tidak. Maknanya dia adalah kekasih Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Jadi mereka tu dipanggil sebagai mahfuz. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi Rasul ma'sum. Memang tidak tiris langsung. Jadi kalau maksum tu dia tidak ada tiris sedikit pun. Tiris dari arti kata terjebak dengan dosa. Tak ada. Nabi Rasul. Adapun awliya illah ini dia ada tiris sikit-sikit ya, gejak sikit-sikit ya. Bukan tiris banyak sikit ya ni. Lama-lama sekali bertitik satu butiran air yang dia bahasa Kelantan dipanggil gejak. Gejak ni makna dia menyerap melalui lubang paku sikit. Jadi waliullah ini orang soleh, ini peringkat wali. Orang soleh ini ialah orang soleh peringkat wali. Kalau tiris pun sikit-sikit je. Tu tiris dan lebat melakukan maksiat. Dan begitu jahat adat yang bagi kita tak salah pun, tapi bagi mereka dikirakan salah. Atau tahap kesalehan mereka tu begitu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan orang soleh. Ini bukan sebaran orang soleh. Orang soleh pada tahap yang paling tinggi. Ya, dia telah melangkaui segala nafsu-nafsu yang maknanya mulhamah tu baru peringkat jadi orang soleh. Apabila dia dah meninggalkan mulhamah, dia pergi kepada mutmainnah. Inilah san wali. Itulah murak dengan orang soleh di sini. Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan baginya dengan menjadikan perkara yang luar biasa berlaku kepadanya. Jadi dia perkara yang luar biasa.
Maknanya mencarikan adat, itu bahasa kitab ataupun bahasa lamanya begitu disebut, mencarikan adat-adat kebiasaan. Dia perkara yang luar biasa ni ia berlaku kepada Nabi, kepada orang soleh. Orang fasik pun ada juga. Tapi dia bukan mukjizat lah, dia bukan karamat lah, dia bukan orang fasik pun ada juga. Boleh jadi dia tu sihir umpamanya dan kadang-kadang dia panggil ihanah. Ada dalam kitab kita ni bercerita tentang perkara-perkara yang ada musyabahah dengan mukjizat dari sudut keluar biasaan. Ada ke tak? Jadi Nabi ini sebelum dia jadi Rasul, kalau ada berlaku keajaiban pada dirinya, itu disebut sebagai irhas, persiapan untuk jadi Rasul atau Nabi. Kalau orang yang soleh, yang biasa-biasa, ini yang bukan biasa-biasa ni. Kalau orang yang soleh di peringkat nafsu lawam, nafsu mulhamah tadi. Ini yang kata orang soleh ni pada tahap yang paling tinggi kesolehannya. Jadi yang peringkat yang biasa-biasa solehnya, kalau berlaku perkara yang luar biasa, itu disebut sebagai ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah Ta'ala. Dan bukan sentiasa, pada ketika-ketika tertentu. Begitu kalau zaman dahulu jatuh daripada pohon kayu yang begitu tinggi, daripada pohon kelapa. Dia jatuh ketinggian, kita katalah pohon kelapa yang tinggi-tinggi. Pohon kayu yang tinggi-tinggi, dia jatuh, dia boleh bangkit dengan begitu mudah, tanpa tak rasa sakit sedikit pun. Apatah lagi patah ke apa. Itu dia panggil ma'unah. Adalah hikmah dia. Kalau zahir kepada orang yang fasik, itu nama dia sihir. Ataupun satu lagi dia panggil ihanah. Ihanah maksud dia menghinakan. Sebagaimana berlaku kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah yang sangat berdusta, pembohon. Yang berada di Yaman, mengaku jadi Rasul, jadi Nabi. Dan menggelarkan dirinya sebagai Rahman. Perkataan Rahman itu tidak boleh dikongsikan, disyarikatkan dengan nama yang selain pada Allah Ta'ala. Sebab dia khas pada lafaz, dia umum pada makna. Qul id'u Allah wa a'udzu'ur Rahman. Allah tak sebut nama lain. Ar-Rahman. Tapi beraninya Musailamah Al-Kadzdzab ini menggelarkan diri dia sebagai Rahman Yamaniyah. Dia mengutuskan surat kepada Nabi menyatakan dia juga adalah Rasul. Dia Rasul di Yaman, Nabi Rasul di Mekah. Jadi mereka tak perlu berbalah. Karena mereka adalah rakan sejawatan. Surat itu dibacakan oleh sahabat kepada Nabi. Nabi mengambil surat itu. Lantas Nabi mengoyokkan dengan marah. Karena berani mengaku menjadi Nabi Rasul yang itu ialah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita ni, nak ayat cerita ihanah ni, dia sebagaimana yang 2-3 hari lepas kita dah bercakap, bahasanya Rasul itu mestinya kena ada mukjizat. Kena ada perkara yang luar biasa. Jadi, dia ni moga dia mengaku dia Rasul, dia kena buatlah benda-benda yang luar biasa. Kalau tidak, orang tidak akan percayakannya. Maka berlakulah sahabat Nabi Abi Qatadah di dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud kita tahulah, kita baca sirah. Nabi berada pada suatu situasi terancam nyawa. Terdedah tubuh badan Nabi kepada serangan musuh. Begitu para sahabat yang berdekatan yang melihat situasi Nabi ini terus menerkam, mendekati Nabi dan melindungi Nabi, mengiringi Nabi. Yang menjadikan tubuh-tubuh mereka itu terdedah kepada anak panah-panah, makna senjata musuh.
Lalu sahabat-sahabat Nabi yang melindungi Nabi ni begitu terkena anak panah. Dan Abi Qatadah kena di mata. Keluar butir matanya. Dan masih lagi melekat sampai ke pipi. Takut kita. Dengar pun takut dah. Bukan lihat lagi. Macam kita tengok apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Masya Allah. Takut. Takut. Sedih. Marah. Anak kecil menggigil tanah Allah. Mereka itu hidangannya adalah peluru. Kita yang berada di sini makan enak-enak. Jadi, Abu Qatadah ni bila dia tu dah kena anak panah begitu, Nabi buang anak panah itu. Dan Nabi masukkan semula matanya ke dalam rongga mata. Nabi sapu-sapu-sapu. Sembuh. Abu Qatadah menyatakan bahawa selepas daripada itu, dia kata mata yang kena anak panah dia terkeluar itu selepas daripada itu lebih cerah. Seronok dia pula. Oh ni. Seronoklah kita ni semakin berumur mata pun dah tak apa. Tiba-tiba kita ada ubat mana kita makan jadi cerah kembali. Oh seronoklah. Ada satu pengikut Musailamah Al-Kadzdzab itu. Dia buta mata daripada asal lagi. Buta sebelah mata. Dia mendapat tahu bahawasanya ada sahabat Nabi itu yang matanya terkeluar begitu-begitu disembuhkan oleh Nabi. Dari antara mukjizat Nabi, antara Nabi Isa AS ialah menyembuhkan buta dan juga sopok, penyakit bala. Itu yang banyak biasa berlaku zaman-zaman dahulu. Lalu dia pergi kepada Rasulnya dengan akidah dia lah. Sebab dia Musailamah saat ni. Dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata saya ni buta sejak asal lagi ni, buta sebelah. Jadi saya minta lah Rasul tersebut dia Musailamah Al-Kadzdzab saat ni. Obati supaya sembuh mata saya. Jadi Musailamah pun berlagaklah dia tu. Lalu dia pun sapu-sapu, gosok-gosok baca jampi. Lalu dilepaskan. Buka mata. Buka mata tak nampak langsung. Hok tak buta pun jadi buta. Elok-elok sebelah saja yang buta, yang satu lagi boleh melihat. Bila dibuat oleh Musailamah itu dah jadi buta kedua-dua belah mata. Itu nama dia ihanah. Allah Ta'ala menghinakan dia. Sehingga dia menjangkakan dia dapat menyembuhkan mata itu perasaan-perasaan dia. Tetapi dan kalaulah dia dapat menyembuhkan kebutaan orang itu, bermakna dia akan mendapat satu sanjungnya dan orang akan lebih respect, percaya kepada dia. Tetapi Allah Ta'ala menghinakan dia, ihanah. Menjadikan apa yang dia jangkakan itu tidak berlaku, bahkan sebaliknya. Kalau setakat tidak boleh sembuhkan mata yang buta itu, tapi kekal yang boleh mata sebelah lagi boleh lihat tu boleh lihat, itu hingga. Ini yang tak buta asalnya dah jadi buta juga. Maka bagi pengikut dia maksudnya, mulalah mencurigai. Macam mana pula Rasul ini? Jadi bertambah mudarat, khususnya orang itu. Berteriak dia menangis. Dia kata, mata aku boleh melihat dah sebelah ni. Molek-molek. Seolah lagi itulah. Satu ketika yang lain pula. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi, melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya air telaganya tidak boleh digunakan kerana busuk ataupun masin. Jadi minta Nabi pergi bubaklah, dia panggil. Usahakan sesuatu. Nabi pergi kepada telaga sahabat itu. Lalu Nabi meludah di dalam telaga itu. Dibacakan sesuatu. Kemudian Nabi menyuruh sahabat itu kara air itu makna masukkan timba di dalamnya, kemudian menaikkannya itu Kelantan panggil kara air.
Yang ketiga, apabila diminum air itu boleh diminum. Bersih, jadi bersih. Begitu berlaku kes yang sama kepada pengikut Musailamah. Telaga dia masing. Tak boleh nak guna. Dia pergi berjumpa dengan Rasulnya. Musailamah lah. Ya Rasulullah, panggil Rasulullah lagi. Tulalah usahakan telaga saya ni tak boleh payahnya saya air. Telaga jadi busuk gitu. Musailamah pun pergi kepada telaga itu. Jadi boleh juga guna air itu, tapi begitu tu tak ada arah ke panggil. Air itu jadi busuk, jadi masih makna boleh guna gitu-gitu je. Terpaksa guna. Lalu Musailamah pun berjampi dan meludahkan ke dalam telaga itu. Apabila diambilkan airnya, bertambah jadi semakin busuk. Tidak boleh guna langsung. Kalau dulu boleh guna juga sikit-sikit. Sekarang dah tak boleh guna langsung. Dengan sebab perbuatan Musailamah itu. Konon-kononnya dia nak merawat air itu jadi bersih. Tapi menjadi bertambah buruk, menjadi bertambah busuk. Itu dinamakan sebagai ihanah. Luar biasa juga. Tapi dalam arti kata Allah Ta'ala nak menghinakan orang-orang yang fasik ini. Jadi kembali kepada kita iaitu pekerjaan yang mencarikan adat. Yang nyata, maknanya yang zahir daripada orang yang soleh. Orang yang soleh itu sebagaimana ceritakan tadilah. Maksudnya yang mana kebaikan dia itu lebih banyak daripada kejahatan pada qadar yang paling sedikit. Bermakna dia berada pada tahap soleh, orang soleh yang paling rendah. Jadi yang jadi wali ini orang soleh juga. Orang soleh pada tahap yang tinggi. Sehingga dia sampai kepada nafsu mutmainnah. Itu yang muafakat dengan firman Allah Ta'ala tadi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa dia orang yang soleh ni? Iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Hak ni benda yang wajib. Yang berkait dengan Allah Ta'ala, semuanya dia laksanakan. Itu maksudnya orang yang soleh pada tahap yang paling rendah. Jadi kalau pada tahap yang tinggi itu maksudnya yang sunatnya, yang lebihnya adabnya, melazimkan adab. Itu lebih lagi lah. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala malaikatun ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan. Allahumma taqabbal minna. Tub 'alaina ya maulana. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kena tidak awal api mana ni?